Assalamualaikum guys, welcome to Carol Series. Dalam video kali ini kita akan bercerita tentang satu jenis hantu yang bernama Begu Ganjang guys. Begu Ganjang tu dia adalah nama daripada Indonesia tau. Tapi kalau kita dekat Malaysia ni, benda tu lebih dikenali sebagai hantu galah guys. Sebabnya ciri-ciri susuk tubuh makhluk tu, antara kedua-dua makhluk ni, dia sama dengan apa yang telah diceritakan oleh orang-orang tua kita guys. Begu Ganjang ni rupa bentuk dia sangat tinggi, sama dengan hantu galah. Kalau dekat Malaysia, orang-orang kita percaya yang kalau kita nampak hantu galah, kita tak boleh pandang dekat dia tau. Kita jangan pandang dekat dia. Contoh kita dah pandang tapi kita terus alihkan mata kita ke tempat lain. Sebab bila kita continuously pandang dia, benda tu akan jadi makin tinggi guys. Tapi kalau dekat Indonesia, Begu Ganjang ni adalah salah satu hantu yang boleh disuruh oleh tuan dia guys. Dia sama juga. Kalau dekat Indonesia pun kalau kita pandang dia akan jadi makin tinggi. Tapi dia ada advance sikit dekat situ. Benda tu boleh disuruh. Bunyi dia tu lebih kurang macam saka tau. Apa je yang tuan dia boleh suruh? Okey, dia ada macam-macam benda yang Begu Ganjang ni boleh buat guys. Yang pertama, tuan dia boleh suruh Begu Ganjang ni untuk mencari kekayaan guys. Bunyi dia tu kan lebih kurang macam toyol tau. Okey, cerita pasal toyol sekejap Video sebelum ni Carol ada cerita pasal keadaan kawasan perumahan orang tua Carol yang sering berlaku kejadian misteri guys. Korang boleh tengoklah video tu dekat channel Carol. Dan dekat situ juga tak lari daripada kejadian toyol. Masa Carol kecil-kecil dulu pernah ada satu kes yang di mana orang dekat situ asyik kehilangan duit yang diorang selit tau. Contohnya kita selit duit dekat bawah bantal, kita selit duit dekat dalam buku, kita selit duit dekat gerobok. Semua duit-duit yang diselit tu hilang guys. Bukan setakat dekat satu rumah je tau. Banyak rumah yang duit diorang hilang guys. And then benda ni jadi macam persoalan tau. Ada satu pakcik ni, dia tak tahan sebab rumah dia selalu hilang duit. Bukan sikit guys, berpuluh-puluh ringgit setiap 2-3 hari. Setiap 2-3 hari tu mesti ada je duit yang hilang. Sebab rumah pakcik tu dulu dia jual jajan tau. And duit yang dia dapat tu dia simpan. Lepas dia simpan je duit tu, pap selit 2-3 hari hilang. Mula-mula ingatkan anak dia yang curi, tapi dia dah letak dekat tempat yang tinggi-tinggi supaya anak dia tak dapat nak capai. Sebab anak dia time tu kecil lagi, lebih kurang bayi-bayi Carol je. So bila dah letak dekat tempat yang tinggi tapi still lagi hilang, dia macam fed up apa salah aku letak dekat sini hilang juga. Dia macam buat keputusan, dia panggil seorang kawan dia yang pandai berubat lah. And then pada satu malam masa tu kawan dia dah datang dekat rumah pakcik tu, lebih kurang pukul 2-3 pagi macam tu. Kawannya si pakcik tu, dia bawa kacang hijau tau. And dia minta dulang dekat tuan rumah. So tuan rumah tu yang pakcik tu lah, dia ambil dulang and dia bagi dekat kawan dia tu. And kawan dia pun ambil dulang, dia letakkan kacang hijau tu dekat atas dulang tu guys. Dulang tu dulang yang besi. Orang dulu-dulu biasa buat kenduri tu kan, kita biasa makan nasi ambang dekat situ. Dulang tu dia letakkan kacang hijau dekat atas tu guys. And then bila dia dah letak kacang hijau dekat atas dulang tu, and dulang tu dia letakkan dekat ruang tamu rumah pakcik tu guys. And then kawannya pakcik tu pun cakap, okey tak apa, kita sorok sikit, duduk dekat belakang-belakang sikit. Masa tu dia duduk dekat belakang tangga. Diorang pun perhatikan je lah yang dulang dengan kacang hijau tu dekat ruang tamu tu. And then tiba-tiba guys, kacang hijau yang dekat dalam dulang tu bergerak dengan sendirinya tau. So diorang pun dengar bunyi kecak-kecak, bunyi biji jatuh dekat atas dulang besi tau. And tak tunggu lama, kawannya pakcik ni tu tangkap and masukkan dia ke dalam botol. Dia macam seal dekat dalam botol lah. Akhirnya kita semua dapat tahu yang toyol tu rupanya kepunyaan salah seorang penduduk dekat area situ guys. And selepas benda tu ditangkap, tak ada lagi kes kehilangan duit dekat situ. So apa yang Carol tahu kan, function dia letak kacang hijau dekat atas dulang tu sebenarnya dia macam untuk menarik perhatian toyol tu supaya datang dekat situ untuk main kacang hijau tu. Hello guys, video ni disponsor oleh Lead Match. Time-time PKP ni, kalau korang rasa sunyi ke, rasa bosan ke, korang boleh download satu app yang bernama Lead Match. Dekat dalam Lead Match ni korang boleh jumpa macam-macam orang guys. Apa yang menarik sangat dekat Lead Match ni? Okay guys, dekat dalam Lead Match ni bagi Carol yang paling best sekali lah, korang boleh pilih korang nak cari kawan umur berapa. Contoh korang nak kawan daripada umur 13 sampai 17 tahun, ada dekat dalam tu. 18 sampai 25 tahun pun ada dekat dalam tu. 25 tahun ke atas pun ada guys. Dekat dalam tu ada macam-macam cara korang nak communicate dengan diorang tau. Yang pertama sekali adalah soul game. Kalau korang tekan je soul game tu and then tunggu berapa saat je, lepas tu korang akan connect dengan seseorang. So korang boleh chat dengan orang tu. Kalau orang tu like and korang pun like juga, and then korang akan jadi friend dekat dalam tu guys. Yang kedua adalah voice game. Tapi voice game ni macam call guys. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, siapa di sana? Hello. Hello, siapa ni? Hello. Hello. Hello, siapa ni? Orang. Oh, nak apa call? Siapa call? Tak call Dia tak call. Oh, aduh mak. Oh, sorry lah, saya salah call lah. Salah ni. Okay.
Bye-bye. Kalau korang nak download apps ni, korang boleh tekan link dekat bawah guys. Dekat komen pun ada. Okay guys, kita sambung balik. Dah lagi sangat dah topik ni. Lebih spesifik kan, istilah begu ganjang tu dia hanya digunakan oleh orang-orang dekat Sumatera Utara tau. Tapi tak pasti daerah yang lain. Begu ganjang ni orang selalu nampak dekat kawasan yang banyak pokok-pokok tinggi guys. Terutama sekali dekat pokok bambu ataupun dekat pokok beringin guys, ataupun dekat kawasan-kawasan pertanian. Sebabnya guys, orang dulu-dulu kan dia macam aktif dengan aktiviti pertanian kan, and orang tak nak lah hasil tanaman dorang tu dicuri ataupun dirosakkan oleh orang yang berhasad dengki ni. Jadi disebabkan benda tu, dorang ni dia pelihara ataupun dorang bela begu ganjang untuk menjaga tanaman dorang ni. Benda ni bukannya satu cerita yang dibuat-buat guys. Ianya dikuatkan lagi dengan adanya kubur dekat tengah-tengah kawasan pertanian dorang tu. Kubur tu hanya satu kubur sahaja, tak ada kubur lain. Dikatakan kubur tersebut adalah milik owner kebun yang sebelum ni, ataupun nenek moyang yang menguruskan kebun tu, and then dia meninggal, and then dia punya jasad dia ditanamkan dekat kebun tu. So, kenapa kubur tu kena ada dekat tengah-tengah kebun? Diorang ni anggap kubur tersebut sebagai penjaga kebun. In case kalau ada orang-orang yang niat tak baik datang ke kebun tu, diorang ni akan diganggu ataupun mereka akan mendapat malapetaka dalam hidup diorang. Ada satu kisah daripada seorang lelaki yang bernama Kurniawan. Dia berasal daripada Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia bagi tahu yang jiran dia pernah petik buah limau dekat kebun orang, and then lepas dia petik, dia pun makanlah buah limau tu. Sampai je dekat rumah, orang tu mengalami sakit perut yang melampau tau. Tapi yang peliknya guys, bila dia dibawa ke hospital, doktor mengesahkan yang dia tidak mengalami sebarang penyakit. And then keluarga dia pun pelik lah, kenapalah dengan kau ni sakit perut tapi doktor tak dapat detect pula. And then orang tu pun ceritalah dengan keluarga dia sendiri yang dia pergi petik buah limau dekat kebun orang, and dia pergi makan buah tu. So keluarga dia ni macam dahsyat something lah kan, sebab dia pergi makan hasil tanaman orang. Mesti ada yang tak kena ni. So orang tu pun dibawa ke pusat rawatan tradisional, and then orang pusat tradisional tu pun suruh dia pergi jumpa dengan tuan kebun and minta maaf dengan tuan kebun tu. Bila dia dah jumpa dengan tuan kebun tu and dia pun minta maaf, orang kebun tu pun dah maafkan dia dah, and then dia kena minta maaf dengan begu ganjang pula. And bermulalah satu ritual untuk minta maaf dengan begu ganjang. Tapi ritual tu tak berhasil sebab begu ganjang tak nak maafkan dia guys. And finally orang tu menderita sampailah ke nafas dia yang terakhir. Disebabkan sakit perut tu, sakit and then menjadi critical, and then dia pun meninggal dunia. So guys, kalau korang nak percaya ataupun tidak, terpulang kepada korang semua. Itulah yang diceritakan oleh Mas Kurniawan. Tapi part yang dicerita bila dia pergi hospital tu, hospital pun tak dapat detect. Itu Kero percaya. Benda ni bukan main-main guys, sebab Kero sendiri dah pernah ada situasi macam ni masa salah seorang keluarga Kero kena santau. Bila kita orang pergi jumpa doktor, doktor cakap awak tak ada apa-apa penyakit ni, awak boleh balik lah. So korang nampak tak dekat situ? So Kero memang percayalah yang ada certain penyakit yang rawatan moden memang takkan dapat detect sebab ianya berkaitan dengan alam gaib. So bila dah berkaitan dengan alam gaib, macam mana kita nak detect benda tu? Okay, begu ganjang juga dikatakan salah satu makhluk yang boleh digunakan untuk santau orang and boleh terus menyebabkan kematian guys. Tadi kita cerita dia jaga kebun kan, tapi kali ni dia juga digunakan untuk santau orang guys. Disebabkan benda tu, sesiapa yang disyaki bela begu ganjang, diorang akan dibakar hidup-hidup. Kalau tak dapat bakar, diorang akan dihalau daripada kawasan situ and rumah diorang semua kena bakar. Rumah diorang semua kena hancurkan. Ada satu kejadian pada tahun 2010 guys. Kejadian ni berlaku dekat Dusun Buntu, Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Susah betul aku nak cakap. Kejadian ni melibatkan seorang warga emas berumur 65 tahun yang bernama Gibson Simaremare. Dia dituduh membela begu ganjang oleh orang kampung dia, dan kemudiannya orang ramai pergi serbu rumah dia guys. Masa orang kampung buat serbuan dekat rumah dia tu, dekat rumah dia tu ada isteri dia, ada anak dia, ada menantu dia guys. Isteri dia bernama Riyama Raja Gugu, umur 65 tahun. Anak dia Lauren Simaremare, 35 tahun. Diorang satu keluarga kena pukul dulu, and finally diorang semua dibakar hidup-hidup. Manakala isteri kepada Lauren yang bernama Tior Nainggolan, dia kritikal ditikam oleh penduduk kampung. Selepas tu 55 orang penduduk dekat situ kena tangkap atas kesalahan membunuh guys. Okay guys, sebenarnya kejadian bakar hidup-hidup disebabkan begu ganjang memang dah lama ada dekat Sumatera Utara tau. And benda ni sampaikan ada seorang penulis buku yang bernama Hotman Lumban Gaul menulis sebuah buku yang bertajuk Si Murai dan Orang Gila. Dalam buku tu dia mengisahkan tentang seorang budak kecil
kecil yang terpaksa mengharungi kehidupan seorang diri selepas mak bapak dia dituduh sebagai si Gumowang. Si Gumowang tu adalah pembela begu ganjang, guys. Rupa-rupanya penulis buku tu adalah budak kecil yang diceritakan dekat dalam buku tu. Ialah seorang budak yang mak bapak dia kena pakai hidup-hidup, guys. So apa pendapat korang tentang begu ganjang ni? Apa pendapat korang tentang hantu gala ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen. Kalau ada nak request apa-apa, korang boleh komen atau DM Carol dekat Insta. Yang mana Carol tak reply lagi tu, minta maaf sangat-sangat, guys. Mungkin Carol terlepas pandang. So until next time, see you soon. Assalamualaikum.